cikgu-cikgu semua, taklimat ini adalah pendek. Harap cikgu semua boleh berikan saya fokus sekejap je, dalam 15 minit 20 minit akan habis. Dan seandainya nanti lepas taklimat ini cikgu ada soalan, cikgu boleh tanya tergusah dalam Google Meet atau melalui WhatsApp. Seperti yang saya telah kongsikan dalam WhatsApp ya, di cikgu telah di-sharekan, cikgu bawa panitia sains dan matematik atau di bawah bidang panitia di bawah bidang sains dan matematik telah dikongsikan dengan template ERP yang baru. Okey. Jadi template ini sebenarnya telah diberi oleh Puan Fazila, guru bestari sekolah kita, yang sebenarnya yang dibuat oleh Cikgu Zairi. Okey, Cikgu Zairi ya nama dia. Dan seperti yang cikgu-cikgu semua tengok, apabila cikgu bukakan template ERP yang telah dikongsikan, cikgu akan nampak template inilah. Cikgu boleh add ke dalam Telegram cikgu ini. Cikgu Zairi yang membuat template ini. Saya difahamkan ini adalah template versi kelima selepas pelbagai pembetulan dan juga penambahbaikan telah dibuat dengan pendapat dan juga pasukan di bawah Cikgu Zairi lah. Jadi kenapa kita nak gunakan benda ini? Jadi pendekkan katalah, apakah kebaikan menggunakan template ini banding dengan template yang sebelum ini? Tenang kata, pertama sekali, cikgu-cikgu semua tengok kat sini ya. Cikgu akan nampak pada sebelah tengah-tengah di bawah logo sekolah kita ada M5, minggu 5 semua tu. Jadi cikgu tak perlu nak ubah minggu 5 ke ataupun tarikh-tarikh yang berikut hingga ke Jumaat. Cikgu hanya tekan pada butang biru ini 2 kali. Jadi apabila cikgu pilihkan tarikh untuk hari Isnin, contoh 22 hari bulan, okay, minggu 6 kan. Selepas kita pilih, jadi automatik semua dia akan tukar ke bawah ke atas. Tengok tadi minggu 5 telah menjadi minggu 6 dan tarikh yang seterusnya 22 telah menjadi 23, Selasa 24, Rabu dan seterusnya. Jadi pertama maksudnya dia dia tukarkan tarikh secara automatik untuk keseluruhan. Dan kalau cikgu tengok, tarikh tersebut juga akan diubahkan di dalam RPH dari Isnin hingga ke Jumaat. Kalau cikgu tengok di bahagian atas ini, okay, tarikh ini pun akan ikut tukarkan secara sendiri. Jadi cikgu tak perlu nak edit per page. Maksudnya cikgu ubah pada menu, semua tarikh dan hari akan ubah, termasuk minggu akan ubah secara sendiri. Okey, ini yang pertama. Kedua, jadi apabila cikgu ada kelas dan juga subjek yang diajar, cikgu hanya perlu letak terus menu. Contohnya, saya beri itu ada 5 kualiti dan 5 MPV kan untuk hari Isnin. Jadi dia telah generate pada Isnin 2 kelas yang pertama. Ini kelas pertama. Kalau saya zoom in, ini kelas pertama. Okey, sebelah kiri tadi kelas 1 kan. Yang kelas 2 ini sains, 5 MPV sains. Jadi untuk kelas 3 dia akan jadi kosong sebab saya belum isi apa-apa lagi. Kelas 3. Jadi apabila kita isi terus di sini, contoh, pilihkan kelas yang ada. Kelas saya telah ubah sesuai dengan sekolah kita. Terima kasih kepada Cikgu Siti Sarah lah sebab dia perasan saya tertinggal tulis 5 primer ataupun primer lah. Jadi kalau saya pilih 5 primer, contohnya. Okay, letakkan masa mengajar. Ini pun telah di-update dengan masa terkini. Okay. Dan kita contohnya kita pilihkan subjek yang ada. Dia tengah loading ya. Okey, kalau kita pilih contohnya matematik. Okey, lepas tu tekan pilih tingkatan juga. Kenapa tingkatan 5 itu ada bintang di sana? Sebab dia nak nyatakan bahawa tingkatan 5 subjek dia telah ditambah baik dengan masukkan DSKP ini. Jadi seperti aku tengok sekarang hari Isnin, saya dah letakkan kelas yang ketiga saya iaitu matematik
5 pukul 10.30 hingga pukul 11. Jadi dia pun automatik keluar di kelas 3 semua yang diisikan tadi. Okay. Jadi maksudnya sekarang dalam satu page menu ni kita dah boleh letakkan semua kelas yang kita mengajar, masa dari pukul berapa ke pukul berapa dengan subjek bersama dengan tingkatan yang akan masuk secara automatik ke dalam template page ini hingga ke Jumaat. Kita tak perlu buat satu page per satu sheet per satu sheet. Okey, ini yang kedua. Masa tadi tarikh, sekarang pasal yang data-data asas. Okey, sekarang kita pergi kebaikan yang ketiga. Kalau kita masuk ke sini, kebaikan ketiga, okey, ambillah kelas ketiga ni. Contohnya matematik. Okey, cikgu semua akan nampak kan di sini, contoh kelas ketiga ni. Jadi, tema dia, pilih apa yang ada terus. Ada tema di sini. Saya difahamkan dia telah mengikut di SKP terkini untuk tingkatan 5. Jadi untuk yang petang pun saya difahamkan sama, pilih je. Lepas tu kenapa tajuk ada 3? Untuk standard kandungan kenapa letak 3? Mengikut pemahaman saya, ini bukan berdasarkan pemahaman Cikgu Fazilah. Saya pernah dipantau oleh SIST sebelum ni. Jadi mengikutnya, untuk pembelajaran berbeza, differential learning, sepatutnya kita perlu ada standard kandungan yang sama, tetapi standard pembelajaran mungkin ada sedikit berbeza untuk 3 kumpulan murid yang berbeza, yang sederhana dan juga yang pelik dalam kelas yang sama. Jadi kalau cikgu pilih untuk tajuk yang sama, boleh pilih tajuk yang sama. Okey, pilih standard kandungan yang sama. Okey. Juga cikgu pilihkan standard pembelajaran yang kalau songsang kan, songsang. Kita pilih songsang dulu. Betul? Jadi kita pilihkan standard pembelajaran sama. Kalau nak tambah lebih, silakan. Maksudnya kita mungkin ada kumpulan yang berbeza, target yang berbeza untuk standard pembelajaran yang lebih dalam masa yang sama. Itu pemahaman saya. Jadi kalau cikgu letak satu saja pun tak ada masalah. Satu tajuk, satu standard kandungan dan standard pembelajarannya pun tak ada masalah. Tapi saya difahamkan sepatutnya perlu ada 3. Merujuk kepada pelajar terbeza di bawah, apa panggil itu, standard 4 pencerapan guru. Sepatutnya. Jadi ini adalah kebaikan yang ketiga lah. Maksudnya setahu saya untuk di SKP terkini tingkatan 1 hingga 5, semua cikgu boleh buat klik je, pilih dan isikan. Okey, klik dan isikan. Manakala untuk objektif, kalau untuk subjek matematik ada kriteria kejayaan. Tapi kalau untuk sains dia tak ada. Okey? Objektif pembelajaran, dia ikut sepatutnya tak perlu sebab sudah ada standard pembelajaran. Tapi objektif ini dia lebih rujuk kepada apa yang kita boleh capai. Contoh mungkin kelas 30 murid, kita berharap mungkin 20 murid boleh menjawab soalan sedemikian. Jadi ini tak ada pilihan, dia boleh edit dan masuk secara sendiri. Sama yang lain, selepas itu untuk objektif itu, jadi cikgu boleh isi 2-4 ikut. Manakala yang lain untuk aktiviti set induksi, cikgu boleh pilih. Pilih. Sama juga dengan langkah, pilih apa yang cikgu buat. Termasuk penutup, pilih. Untuk IMK pula, cikgu pun boleh pilih. Okey, pilihkan nilai ni, apa yang nak. Cikgu boleh pilih BBM, pilihkan hebat apa yang cikgu guna. Contohnya mentafsirkan, membuat keputusan. PAK contohnya cikgu guna hot seat. Cikgu boleh main pilih je. Pilih. Lepas itu penilaian dan pentaksiran, ada 3 di sini. Kalau cikgu dalam kelas hanya guna pemerhatian, cikgu je lah pemerhatian, pilih je apa yang cikgu perhatikan. Contohnya
produk ataupun kerja khusus, kalau cikgu tengok secara lisan, dengar jawapan murid guna soal jawab. Cikgu pilih je. Okey? Manakala refleksi, kalau kita tengok dia telah setting bilangan sampai 45 orang. Jadi cikgu boleh pilih lah. Contoh 20 orang murid. Kalau kata 20 orang murid daripada 36. Dari jumlah 36 orang. Okey? Telah apa-apa bla bla bla. Cikgu tu je. Maksudnya telah menguasai cikgu ikut apa yang cikgu buat, apa yang cikgu telah tuliskan dalam objektif tersebut. Dan dia juga memberikan kita dua role yang berlainan, iaitu pemulihan dan penggayaan. Kalau kita tengok pemulihan penggayaan di sini, dua-dua ini, maksudnya kita ada 16 murid yang tak belajar apa-apa, kita pilihlah 16 murid. Jadi adalah 16 murid itu, contohnya kita memberikan mereka latihan apa. Kalau kita memberikan mereka latihan tambahan, pilih kerja rumah ataupun latihan tambahan. Semua ini pilih je. Refleksi seperti biasa kita tulis. Pemulihan dan penggayaan kita boleh pilih, klik dan selesaikan. Okey? Jadi ini adalah kemudahan yang ada di dalam template ERPH yang saya nampak di sinilah. Jadi untuk bahagian ataupun baris yang pertama, kita juga boleh masukkan kehadiran murid. Okey, contoh kehadiran murid kita dah letakkan. Contoh kelas ni 36 orang, yang hadir 36 orang. Kita tulis. Dia semua dah menyenangkan kerja guru. Okey. Jadi ini adalah penggunaan template ini yang secara asas yang saya boleh kongsikan dengan cikgu semua. Berbeza dengan template yang sama ini, di mana panitia lain guna template yang sama, saya tambahkan satu lagi sheet di hujung sekali, iaitu penilaian semakan. Jadi selepas cikgu semua dah buka Isnin hingga Jumaat punya APH, cikgu diminta tuliskan nama cikgu, pilihkan tarikh, pilihkan, dan juga tanda tangan akan diletakkan oleh GKMP yang menanda APH kita. Okey, ingat seperti yang template ERP sebelum ini, yang beza dia nama tak boleh pilih, kita perlu type sendiri. Okey. Sehingga sekarang, siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Boleh saya tanya pandangan ke tak? Contohnya cikgu Belkis ke, cikgu Lisa ke, cikgu Masati, Mas Niza, cikgu Rozira, cikgu Sariful, cikgu Satya. Ada masalah ke tak untuk guna template ini? Cikgu boleh buka sendiri ya. Template APH yang saya telah share dengan cikgu semalam ya. Tak ada, sila bagi tahu. Cikgu jangan edit terusan. Cikgu make a copy dululah. Memang cikgu saya dah share untuk semua cikgu di sini. Cikgu bukakan, jangan lupa cikgu make a copy dulu baru main-mainkan benda kat dalam. Okey. Untuk menu juga, di menu juga, cikgu Balkis, jangan tukar nama baru cikgu Balkis terus. Make a copy baru tukar lah kan. Sorry. Tak apa. Jadi, untuk pemahaman cikgu, yang bahagian merah sebelah kanan ini, sorry ya, cikgu boleh nampak sebelah kanan ini ada hormat menghormati. Sepatutnya auto-generate, tapi saya tak tahu kenapa mana salah dia punya formula. Tapi saya sendirilah hormat menghormati. Jadi ini adalah sempena tema civics. Tema civics untuk sekolah kita mengikut bulan. Jadi kalau dah dia akan keluar di setiap APH itu lah secara sendiri. Dan setiap APH itu saya dah letakkan moto sentiasa marah. Kalau yang template asal dia gunakan moto JPN Terengganu, MGT mentransformasikan MPG mentransformasikan pendidikan secara globalisasi. Saya tak silap saya lah. Okey.
Jadi yang lain itu cikgu boleh explore sendiri, tukarkan nama, buat apa yang patut. Siapa si Yun Choi ni? Si Yun Pan lah yang sedihnya. Lepas tu dia Adam kat situ pun okey je lah. Okey. Soalan? Siapa soalan? Okay, C. Ya, speak. Untuk kelas gabungan online kan, Hmm. so kita boleh gabungkan all the class in one Okey, RPA. ini terbaik. Ini semalam telah dipersetujui oleh semua KP dan juga guru kanan ya. Andai kata kelas gabungan, sini kita letak satu kelas saja. Betul kan Cikgu Fatia? Betul kan? Jadi pilih satu kelas, lepas itu tuliskan refleksi. Tuliskan refleksi ni semua kelas yang ada. Ini yang dipersetujui oleh Puan Sari dengan ketua-ketua panitia yang lain lah. Okay. Dan Thank no word, thank you, welcome. Jadi kebaikan untuk ERP ini juga termasuk kalau kita control print, kita nak print. Jadi setiap hari dia punya template itu boleh kata agak lengkap lah, tapi di sini dia tiba-tiba dah lari. Sepatutnya dia tak lari. Okey, dia kalau control P dia tak lari. Saya akan tengok balik kenapa dia print dia sekarang dah lari sikit di sini. Sepatutnya kalau kita dah print, dia template memang whole pada satu page yang cantik lah. Itu dia. Ya, cikgu Mas Niza. Okey, cikgu Mas Niza. Ada soalan? Si yang refleksi tu. Ya, cakap. Mana kalau katakan daripada 30 orang satu kelas tu, mana yang hadir je lah yang penuhi untuk refleksi, yang lain kan? Yang tak hadir. Yelah, yang hadir sajalah. Contoh kalau kelas 36, yang datang 30. Jadi patutnya lah kita akan 30 patutnya sebab mereka yang datang. Okey? Faham ke tak? Yang tak datang? Yang datang sepatutnya kita bagikan, kita tulis kat sini apa yang kita nak buat untuk mereka, penggayaan ke macam tu lah, setahu saya. Mana kita bagi kerja susulan untuk diorang lah. Ya, sepatutnya. Kalau kita tengok kat situ, ya macam tu. Ya, cikgu soalan tak cikgu? Si Ahmed punya jangan lupa. Okey, puas sabar. Itu nanti saya akan sentuh pada last sekali lah. Dan cikgu semua perlu pilih disahkan oleh ketua bidang. Jadi saya nak ambil masa dalam 3 minit juga, 3 minit je. Jadi selepas cikgu semua dah bagi ERPH masing-masing. Ini yang menjadi persoalan juga ada cikgu tanya. Jadi slide itu saya share kat dalam bulletin. Cikgu boleh tengok semulalah. Jadi secara pendek kata, jadi kalau cikgu tengok pada skrin cikgu sekarang dengan cepat je. Yang penting cikgu uploadkan cikgu wujudkan satu folder ERPH dulu. Okey, uploadkan, kalau ini minggu kita nak hantar minggu 3 ERPH. Jadi kita upload ke dalam Google Drive tersebut, folder yang dinamakan kalau ERPH 2021, folder tersebut. Tapi cikgu akan tertanya, kenapa nak make a copy? Buat minggu 3 dan minggu 4. Ini yang tadi ada cikgu tanya. Okey, minggu 3 dan minggu 4. Sebab, kalau nanti saya terus jump pergi ke belakang murid cikgu juga sekalian. Ketika kita hantar kita nak turn in ataupun kita nak add-kan kita punya ERPH minggu 3. Kita perlu sebenarnya hantar sekali untuk minggu keempat. Sebabnya minggu 4 itu kita akan rancangkan untuk kelas ataupun macam mana kata kelas pada hari Isnin minggu depan. Kita akan hantar. Lepas kita dah hantar, penyemak kita dah semak, dia akan turn kepada semula. Maksudnya kalau setiap minggu akan hantar 2. Kalau cikgu guna template yang lain,
silakan lah. Maksudnya cikgu ada guna template lain untuk subjek lain. Contoh cikgu mungkin ajar seni, ada template seni. Okey, contoh. Jadi cikgu akan bukan hantar 2 lah. Cikgu akan hantar 2 untuk template yang ini sebab bidang sains dan matematik dah setuju nak gunakan template ERPH ni. Maksudnya cikgu akan hantar 2, minggu 3, minggu 4 dan satu lagi template contoh seni untuk minggu 3 dan minggu 4. Maksudnya jumlah 4 ERPH akan di-add ke dalam kerja ini untuk disemak oleh penyemak lah, guru kanan masa pelajaran. Okey? Ada soalan ke tak untuk ini? Ada soalan tak? Jadi saya perlu ulang sekali lagi untuk bagi bab ini. Jadi untuk semua panitia di bawah bidang sains dan matematik, semua ketua panitia dah setujui kita gunakan file Excel ini, okey, untuk semua subjek bawah bidang sains dan matematik. Untuk subjek lain, ikut cikgu dan template panitia yang telah putuskan. Tak ada masalah. Okey? Soalan? Soalan? Cikgu T, Cikgu Wan, ada soalan tak? Okey, kalau tak ada, ini hal-hal lain sikit. Saya difahamkan oleh Ketua Panitia Matematik Tambahan, Puan Nurul Awatif. Dia ada sebut bahawa tema apabila dia buatkan untuk matematik tambahan dalam bahasa Melayu, tema dia dan kandungan standard pembelajaran dia tak up to date, tidak up to date. Maksud dia masih lagi gunakan bukan DSKP, huraian sukatan pelajaran sebelum ni lah untuk KSM. Tapi yang peliknya dalam English additional mathematics pula betul. Jadi saya bincang dengan dia untuk kes macam ni, untuk yang kes bukan terpencil lah, bagi saya kes juga sah sebenarnya. Tapi memandangkan cikgu pun tak ada masalah untuk baca dalam bahasa Inggeris kan. Jadi cikgu boleh je isi dalam bahasa, boleh je gunakan yang template bahasa Inggeris untuk additional mathematics. Pilihlah dia punya tema ke standard content standard ke, content standard lah. And then learning guna je English, okey je. Okey? Dan juga untuk menjawab soalan cikgu yang mengajar kelas 5 senior. Kalau untuk kelas 5 senior, ialah kita bukan DSM lagi. Cikgu type sendiri je lah. Apa yang cikgu telah buat, cikgu boleh type dari tema ataupun bidang pembelajaran, standard kandungan dan standard pembelajaran. Cikgu type je. Cikgu pilih lah. Jangan menyusahkan diri dan membuatkan orang lain maksudnya fikir jalan. Sebab kalau saya buka DSKP yang kat sini, cikgu tengok pada sekarang, kalau kita nak ubah soal semua benda ni, mungkin lepas kita ubah soal, cikgu Zairi ataupun pengasas kepada template ini, dia keluarkan template yang lagi sempurna. Jadi kita macam buatkan kerja sia-sia je. Okey? Difahamkan oleh cikgu Malina kan, yang kimia punya mungkin ada sedikit DSKP yang dia nak ubah soal. Kalau dari segi DSKP nak ubah soal, silakan. Saya rasa tak ada masalah. Okey. Tapi kalau dari segi data, andai kata cikgu ubahkan kelas ke, ubahkan masa ke, seboleh-bolehnya cikgu cuba maklum kepada saya lah supaya saya boleh ambil tahu juga apakah pembetulan yang cikgu buat. Mana tahu nanti pada masa akan datang, kita akan macam minggu 1 dan minggu 2 sebelum ini, ada seorang yang akan di-in-chargekan sebagai admin untuk menghantarkan assignment terusan, maksudnya Excel hukum minggu. Tak adalah kita upload sendiri lah. Jadi dia akan keluar macam minggu 1-2, kita isi di situ je. Kalau kita akan balik semula ke keadaan macam tu, jadi segala pembetulan yang cikgu buat, saya belum ambil tahulah. Supaya benda itu nanti saya boleh terus buat perubahan dan juga berikan kepada cikgu Fazila. Okey? Ada soalan tak? Siapa yang belum terima template ini? Siapa yang belum terima template ini? C. Speak, yes.
Sekejap Boleh ke kalau nak ubah di SKP tu? Saya rasa tak ada masalah, tapi bagi saya kerja itu macam kerja sia-sia. Faham tak? Saya kata kalau Cikgu Zari itu buatkan version ke-6. Faham isu ke tak? Jadi kita buat susah payah, kita ubah berat di SKP nanti. Nanti kita ikut balik yang dia punya, nanti mana tahu kan ada perubahan data sini semua. Itu yang saya bincang dengan Cikgu Fadila. Seboleh-bolehnya kekalkan apa di SKP anda. Melainkan kalau data ini yang ubah. Maksudnya kelas ada salah, masa ada salah, tarikh ke minggu. Ini benda yang semua orang guna. Itu je dia. Jadi boleh ikut Cikgu Nurawati? Boleh. So bahagian panitia AMAT Form 5 punya kena pakai English lah. Ikut kamu lah. Rasanya boleh ke tak? Kalau kamu setuju, saya setuju je. Rasa Cikgu Fairuz pun okey je. Cikgu Fairuz boleh faham kan? Puan Fairuz. Fairuz? Testing? Tak ada. Rasanya Puan Fairuz mungkin tengah busy kot untuk orientasi tingkatan 4. Tapi saya rasa tak ada masalah sebab boleh faham bahasa Inggeris. Kita boleh faham. Okey. Yang lain? Tadi sini. Tadi berbincang dengan Cikgu Amir tadi apa dia? Tak apa. Sebab tak, Puan Cikgu Nurul Awati tanya, boleh ke tak tapi yang dari dia, boleh ke tak dia gunakan English Edition untuk matematik tambahan, additional mathematics? apa dia? Tak dengar apa? Boleh tak dia guna versi dalam bahasa English untuk matematik tambahan saja? Versi bahasa Inggeris. Untuk matematik tambahan. Boleh kan? Tak ada masalah. Sebab sekolah kita, memang sekarang ni sekolah kita memang menggunakan BM. Dia tak boleh dah demi bahasa. Bukan. Untuk kita pergi RPH saja. Sebab RPH yang bahasa Melayu punya version untuk matematik tambahan salah. Masih lagi KBSM. Tapi KSSM, matematik tambahan additional matematik pula, dia cuba main tema ke, standard kandungan ke semua betul. Dia kena ikut yang standard kita lah. Jadi tak boleh KBSM untuk kena KSSM. Ya, jadi KSSM itu yang betul dalam versi bahasa Inggeris. Jadi dia nak minta izin guna bahasa Inggeris bagi matematik tambahan. Sekarang yang versi bahasa Melayu KSSM belum ada, macam tu? Rasanya something wrong lah, di situ lah ya. Tak apa, nanti kita bincang tu. Nanti rasanya, depan saya. Tapi rasanya boleh kan? Secara verbal tak boleh kan? Tak apa, nanti saya kita bincang dengan saya depan ya. Okey, boleh. Tambahan nanti. Boleh. Matematik tambahan. Okey. Yang lain rasanya bio tak ada masalah, fizik pun tak ada masalah, kimia pun. Cikgu Malina ada masalah tak? Cikgu Malina ada tak di SKP? Cikgu Malina ada tak? Ada. Dia ada kelas. Ada. Tak dengar. Cikgu Malina kat sini. Dah jumpa. Jadi Ni. Apa? Wan punya ID. Tidak salah ke tak untuk kimia punya di SKP? Tak dengar kuat sikit. Saya akan recheck balik. Nanti apa-apa saya terus maklum pada Tak ada masalah. Okey lah. Jadi rasanya kimia pun bukan masalah, tak ada masalah besar lah. Jadi matematik Cikgu Siti Khadijah okey lah? Hanya satu-satu pentingnya. Cikgu Siti Khadijah? Saya. Rasanya matematik pun okey kan? Tak ada masalah besar kan? Jelah. Jadi matematik. Sepanjang yang semak ni okey je lah dia punya tu. Jadi untuk tingkatan 1 hingga tingkatan 5 matematik pun guna yang ini. Matematik tambahan Puan Nurul Awati tetap perlu jumpa dengan Puan Fairuz. Tapi bagi saya sekali lagi benda itu boleh diselesaikan lah. Guna English tablet je yang bagian tu. Okey. Jadi saya rasa yang lain pun tak ada masalah. Semalam pun dah jumpa dengan ketua panitia. Jadi untuk guru-guru ahli panitia, anda boleh rujuk kepada ketua-ketua panitia seandainya ada masalah lah. Jadi untuk minggu ini, ini yang Cikgu Fairuz nak saya sampaikan lah. Untuk minggu ini, Cikgu masih boleh guna ERPH yang sebelum ini, iaitu minggu 1, minggu 2. Tapi Cikgu Fairuz nak guna juga
ERPH yang baru ini bermula minggu 5 dan ke atas. Dia naklah untuk di bawah bidang sains dan matematik untuk gunakan template ERPH ini bermula minggu 5 dan ke atas. Jadi kepada siapa-siapa cikgu yang nak gunakan template mulai minggu ini dialu-alukan. Okey, kepada sesiapa yang masih nak kaji dulu, tak nak guna dulu, silakan. Tapi minggu 5 perlu guna dah. Perlu gunakan template ini dah. Minggu 5 ke atas. Okey, dan ke atas. Masih bermula dengan 15 Februari. Okey, begitu saja daripada saya. Kalau tak ada, saya akan bagi lagi seminit ini. Soalan? Cikgu Siti Nashikin boleh faham ya? Boleh. Okey, tak ada respon ni. Cikgu Saifu boleh faham? Ada apa-apa komen? Okey. Kalau tak ada semua, saya kirakan benda dia baik lah. Untuk cikgu baru, cikgu Rabiha boleh? Ya, cikgu Teh. Apa soalan dia? Bukan boleh download cikgu, soal template ini boleh make a copy dah. Boleh buat sendiri. Tak ada masalah. Yang kalau tak ada masalah, jadi saya rasa itu saja daripada saya untuk pada taklimat pendek hari inilah. Saya akan berada di sini sehingga semua cikgu macam mana kata, semua cikgu tinggalkan grup ini. Okey. Terima kasih kerana sudi sabar dengar apa yang saya cakap. Dan saya akan uploadkan ni nanti ke dalam YouTube dan cikgu boleh tonton mulalah untuk guru-guru yang tak datang. Okay, itu saja daripada saya. Thank you, Si. Okay, bye. Terima kasih, Si. Sama. Thank you, Si. Bye. Bye. Sini nanti jumpa saya sekejap. Kenapa? Okey, tak apa. Sekejap je. Ya? Ada kelas ke? Ada 1:45. Okey, tak apa. Si tolong record. Tadi si record kan? Record. Ya, saya record. Tolong share dengan saya boleh? Apa itu? Share yang